berbeza, iaitu dibincangkan tentang hakikat iman dan perkara-perkara yang boleh merosakkan keimanan. Kerap kali kita tahu bahawa pengajian akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini hanya membincangkan tentang sifat 20 saja. Bincang tentang ketuhanan dan juga kenabian. Dan setengah ada kitab-kitab dibincangkan juga al-asma', dibincang juga dengan as-sam'iyat, perkara-perkara ghaib yang berlaku di hari akhirat dan perkara-perkara yang tidak dapat kita capai dengan panca indera. Kemudian dituduhlah bahawa akidah yang sifat 20 ini tidak mementingkan perkara-perkara yang merosakkan akidah. Jawabnya, perbincangan tentang perkara yang merosakkan akidah ini, ulama Asy'ariyah kita menyediakan dan membuat perbincangan khusus, menunjukkan bahawa perkara ini penting. Cumanya dalam perbincangan akidah yang asas, dia tidak bincang secara terperinci. Kerana apa? Kerana asas dalam keimanan seseorang itu kena lekatkan rukun iman, iaitu percaya tentang perkara-perkara ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara sam'iyat, ghaibiyat yang menjadi asas tapak kepada iman. Dan kerana perbincangan tentang perkara yang menyebabkan keluar daripada iman ini, perbincangan yang panjang, kerana perkara tersebut dibahagikan kepada perkataan, i'tiqad dan juga perbuatan. Maka ulama' memerlukan perbincangan khusus untuk menguraikan apa benda i'tiqad yang boleh menyebabkan seorang itu kufur. Apa dia perkataan-perkataan yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada keimanan, serta perbuatan-perbuatan dia, pekerjaan-pekerjaan dan kelakuan yang menyebabkan orang itu boleh keluar daripada iman kepada kufur, wa'iyadzubillah. Maka dibincangkan khusus dalam karangan-karangan yang khusus berkaitan dengan perkara tersebut. Dan juga dalam kitab fiqh yang berkait dengan hukum riddah, hukum murtad. Jadi perbincangan tentang perkara yang merosakkan keimanan ni ada. Cumanya tempat yang dibincangkan itu pada tempat yang setengahnya dibuat penulisan khusus dan setengahnya dimasukkan dalam kitab fiqh. Kalau kita akan tengok nantilah kitab yang kita akan baca nanti ini sebegitu detail. Bahkan Salafi Wahabi pun tidak sedetail itu. Tidak sedetail apa yang akan dikarang dan ditulis oleh ulama'-ulama' kita. Menunjukkan bahawa tak betul lah dakwaan yang mengatakan akidah sifat 20 ini tidak mementingkan tentang perkara yang merosakkan akidah. Kerana mereka di kalangan Wahabiyah ini, dia tuduh bahawa yang merosakkan akidah tu benda-benda khilaf. Dia salah letak perkara yang merosakkan akidah itu benda khilaf yang tawassul, istighatsah, kemudian tabarruk, benda-benda yang mana tidak ada membawa kepada kekufuran, bahkan sebahagiannya ada sandaran dan ada dalil-dalilnya. Jadi kerana mereka jadikan hujah mentakfirkan, nak membida'ahkan orang tu kerana ada matlamat-matlamat tertentu, maka mereka dengan senang wenang menuduh orang sesat serta syirik kerana melakukan perkara-perkara yang pada mereka itu salah, walhal perkara tersebut masih dalam perkara khilafiyah yang mana ada dalil dan sandarannya yang disebut oleh para ulama'. Baik. Jadi kitab yang kita baca ini sebenarnya kitab ni saya mengaji dah dengan Big Boss lah. Ustaz Zahar, ngaji Ustaz Zahar lah. Dan dibaca, dan saya pernah mengajar dan baca di Masjid Bukit Besar. Habis dah, lama dah, sangat lama dah. Tapi sayangnya rakaman tu tak ada. Rakaman tu tak ada. Yang mana isi dalam kitab ini sebenarnya dia bukan kitab permulaan lah. Kitab ini orang tak baca permulaan. Bahkan dibaca setelah kita faham asas akidah dulu.
Kerana perbincangan tentang perkara-perkara dalam ni melibatkan perbuatan yang ada kaitan dengan masalah-masalah fiqh. Dan rujukan dan ambilan yang diambil oleh pengarang ni daripada kitab-kitab besar juga. Kitab-kitab besar yang mana jarang ataupun perlu kepada orang yang biasa dengan kitab-kitab yang besar ini untuk cari dan melihat balik tempat ambilan pengarang. Jadi kitab yang kita akan baca ini namanya Tuhfatu Ar-Raghibi. Tuhfatu Ar-Raghibi ni. Jadi sebelum kita baca tu sebagaimana menjadi amalan para ulama, kita sedekahkan atau hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini secara khusus, iaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan juga kepada para ulama yang menyampaikan ilmu kepada kita, orang-orang yang ahli keluarga kita yang telah mendahului kita, kalangan muslimin muslimat, para awliya dan ahli keluarga Nabi, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi kulli niyatin salihatin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi moga-moga hadiah dan juga bacaan Fatihah kita Allah Ta'ala jadikan asbab kepada kita mendapat keberkatan, dan juga doa daripada muallif pengarang sendiri, serta dibukakan kita kefahaman tentang ilmu agama ini, dan untuk kita menjadi di kalangan orang-orang yang tergolong di kalangan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini namanya Tuhfatur Raghibi. Tuhfah ni makna anugerah, hadiah. Hadiah. Tuhfah, satu benda yang hadiah dan anugerah yang hebat. Kalau raja persalinan, tak. Ini anugerah dan hadiah. Ar-Raghibi, bagi orang-orang yang raghib, yang berkehendak. Jadi itu nama yang diletak oleh pengarang lah. Tuhfatur Raghibi fi bayani haqiqatil iman, imanil mu'minin, fi bayani haqiqati imanil mu'minin. Kitab Tuhfatur Raghibi ini pada menerangkan hakikat iman orang mukmin. Apakah hakikat keimanan bagi orang beriman tu, benda dia. Iman tu apa perkara sebenarnya? Wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin, dan perkara yang dapat merosakkan iman daripada riddatil murtaddin. Riddah, murtadnya orang-orang yang murtad, riddahnya orang-orang yang murtad. Itu nama dia tu. Ada sajak di situ, ada rima. Tuhfatur Raghibi fi bayani haqiqati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Itu dia punya tajuk, dan dikenali dengan Tuhfatur Raghibi. Jadi daripada tajuk itu kita tahulah bahawa cerita ni bab akidah, dan secara khususnya bab perkara-perkara yang merosakkan keimanan. Siapa yang karang dia ini? Li ahadi ulama'il Jawi, bagi salah seorang ulama al-Jawi, al-amilin, ulama-ulama yang beramal dengan ilmu dia. Jadi di depan, kulit depan ni dah letak lama, tapi para pengkaji kita dan para ulama mengatakan kitab ini ialah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kepada kitab Sabila tu, Sabilal Muhtadin. Syekh Arsyad Banjari ni, dia ni seorang ulama di tanah kepulauan Melayu kita ini. Nisbahnya di Banjar, Banjarmasin lah, yang digelar sebagai Datuk Kalumpayan. Kalumpayan ni nama tepat, nama tepat di Kalimantan.
di Kalimantan. Kalampayan dikenali sebagai Datuk Kalampayan. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, sebagaimana yang diceritakan, beliau asal daripada Palembang, daripada Sumatera, tapi dia menetap di Banjar, di Kalimantan Selatan. Dan pada kecilnya dia telah diambil oleh Raja Banjar untuk bawa ke istana dan dididik bersama anak-anak raja dan pembesar-pembesar tentang ilmu agama. Kerana kebijaksanaan, satu hari makna raja nampak dia ni seorang yang pandai dalam ilmu tulisan khat dan kesenian. Jadi dia nampak bahawa anak ini boleh diajar. Maka dia diminta izin daripada mak ayah dia untuk bawa dia dalam istana dan didik dalam istana. Yang kita maklum zaman dulu, tempat ilmu ini ada di luar, tetapi tempat keilmuan secara banyaknya dalam istana. Maka anak-anak raja dan anak-anak pembesar ni mendapat layanan khusus, kerana raja panggil ulama'-ulama', panggil alim ulama' untuk mengajar. Maka dia ni beruntung kerana dapat hidup dalam suasana ilmu. Kemudian dihantar dia ke Mekkatul Mukarramah. Dihantar dia ke Mekah. Ketika umur tu 30 tahun. Maknanya belajar Mekah tu dalam umur tua dah lah, 30 tahun. Ni. Jadi belajar ni tak kira umur. Kita tengok kepada kesungguhan. Kalau umur 20 tahun, 18 tahun malah tak ada apa-apalah. Kalau umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun rajin, maka boleh dapat lebih daripada itu. Maka beliau pun dihantarlah ke Mekah untuk belajar di sana. Maka bila di Mekah tu ramailah bertemu dengan ramai ulama'-ulama' besar Mekah. Ulama' besar Mekah. Antaranya ialah anak kepada Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Anak Syekh Sulaiman Al-Qurdi ni dikenali sebagai Ibnu Hajar pada zaman dia, yang mengarang kitab Hasyiah Al-Qurdi ni. Masalah fiqh Syafi'i ni, Syekh Sulaiman Qurdi ni terkenal sebagai muhakkik dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia sempat dengan anak dia mengambil ilmu, dan beberapa ulama'-ulama' lain di Mekah yang ramai. Antaranya kata Syekh Abdullah Al-Hijazi Asy-Syarqawi yang mana dia asal daripada Mesir. Kemudiannya Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, dan beberapa orang ulama' dalam ilmu tasawuf. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni, setelah dia selesailah mengaji di Mekah, maka dia ingin untuk pergi menyambung pengajian di Mesir, kerana tempat ilmu pada zaman tersebut Mesirlah jadi tempat ilmu-ilmu dan melahirkan tokoh-tokoh ulama'. Di Mekah ada juga. Maka beliau bila bertanya kepada guru beliau, jadi guru dia kata suruh balik dan tabur bakti di bumi sendiri. Maka beliau pun akur dan patuh kembalilah ke Banjarmasin untuk mengajar dan juga untuk menyebarkan ilmu dia. Tengok, apabila seorang itu mendapat keberkatan dalam ilmu dan mendapat keberkatan dan juga keredaan daripada para guru, para masyayikh ni, walaupun pengajian dalam, maknanya tidaklah sampai macam orang lain boleh mengaji berbanyak-banyak tempat, tetapi barakah daripada karangan dan ilmu dia itu sampai sekarang. Maknanya kalau kitab fiqh Melayu yang orang masih lagi guna dan masih lagi kaji dan masih banyak manfaat ilmu, iaitu Sabilal Muhtadi ni cukup dah. Kerana kitab Sabilah ini dia bukan kitab fiqh tahap rendah. Bukan kitab fiqh untuk permulaan.
bahkan isi-isi dan juga permasalahan yang dibincang tu ialah permasalahan fiqh bagi orang yang dah mengaji fiqh dah, pada peringkat pertengahan dan juga peringkat tinggi. Kerana masalah-masalah yang dihimpun dalam kitab Sabilah ni diambil daripada kitab-kitab besar seperti kitab Tuhfah, Nihayah, Mughni dan seumpamanya. Jadi sebab itu ilmu dan juga keberkatan seseorang itu bergantung kepada bagaimana dia menghormati ilmu, bagaimana dia menghormati asbab kepada ilmu, iaitu guru-guru dia. Dan juga kitab yang kita baca ni, jadi di samping itu Syekh juga banyak mengarang kitab-kitab lain, antaranya berkaitan ilmu faraid, ada yang berkaitan ilmu tasawuf. Maka beliau juga ialah seorang guru tarikat, antaranya kalau tak silap saya kalau tarikat As-Sammani lah. Jadi beliau wafat pada tahun 1812 Masihi lah, 1812, pada usia 102 tahun. Umur panjang ni, 100 tahun. Maka nama-nama dia itu terkenal lah sampai sekarang. Sampai di Banjar sana ada masjid yang dinamakan dengan Masjid Sabilal Muhtadi. Sabilal Muhtadi mengambil keberkatan nama kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi berkaitan biodata tu boleh kita tengok, ada banyak dah biodata sama ada ditulis dalam artikel-artikel akademik ataupun dalam YouTube pun orang cerita tentang kehebatan dan kewalian juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Moga-moga apa keberkatan itu tumpah kepada kita dan Allah Ta'ala beri habuan daripada ni. Jadi ahadi ulama il-Jawi tu, salah seorang ulama Jawi tu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan ada sebahagian menisbahkan dia ada keturunan atau berdarah Said lah, berdarah keluarga Nabi. Itu kena tengok kepada nasab dan orang yang pegang nasab lah. Cuma itu ada disandarkan kepada beliau. Athabahullah, moga Allah Ta'ala memberi pahala kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kepada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh mulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan basmalah. Dengan nama Allah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat menganugerahi, menganugerahi lah. Menganugerahi. Hak Melayu tulis mana? Menganugerahi. Waktu nak baca Jawi ni kena kadang-kadang terpaksa kita kena tulis salin kok bumi pula. Bahasa tua ni bahasa tua. Jadi dan juga beliau ni asal daripada Indonesia lah. Jadi kena ambil apa nama ni, catatan lah kalau nak baca tu. Yang amat menganugerahi nikmat, menganugerahi lah nikmat besar-besar, lagi yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni. Ni jarang macam cakap gini ni. Nikmat yang seni-seni. Nikmat yang besar-besar itu tafsir bagi Ar-Rahman. Ar-Rahman ialah Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim, Tuhan yang memberi nikmat yang seni-seni. Seni-seni ni halus. Yang halus. Yang halus. Jadi ni kembali kepada tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah, tu jelaslah
Didahulukan bismillah muta'allaq bagi amil. Dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Dia kata tu, aku mulai risalah ini. Itu amil dia tu. Kalau ikut susunan ayat dia, aku mulai risalah ini dengan nama Allah. Tapi didahulukan muta'allaq amil dia, harah ja itu, untuk menunjukkan al-ihtimam, menunjukkan ambil berat dan juga penekanan. Maknanya hanya dan juga dengan Allah Ta'ala sahajalah. Dengan nama Allah lah. Menunjukkan ambil berat dia, ihtimam, dan juga memberi faedah. Mendahulukan tu al-hasru juga. Hanya dengan Allah Ta'ala aku mulakan risalah ini. Allah mana? Nama Allah. Allah yang menganugerahi nikmat besar-besar, Ar-Rahman tu. Jadi Ar-Rahman ini, ulama tafsir menafsirkan al-mun'imu bi jalailin ni'am, yang memberi nikmat dengan nikmat besar-besar. Al-mun'imu bi jalailin ni'am. Ni jalailin ni'am ni yang diterjemahkan dengan nikmat yang besar-besar. Apa makna nikmat besar-besar? Rumah besar ke? Kereta besar ke? Motor besar ke? Badan besar ke? Bini besar? Besar, nikmat besar ni, nikmat tu, nikmat yang besar-besar, nikmat yang mana kita panggil nikmat-nikmat yang nampak. Yang nampak. Nikmat yang zahir. Jalailin ni'am. Nikmat-nikmat yang besar-besar yang nampak. Jadi nikmat yang nampak ini Allah Ta'ala beri belaka. Kepada orang Islam pun Tuhan beri, kepada orang tak Islam pun Tuhan beri. Nikmat dapat kekayaan, tu nikmat yang besar lah. Besar makna nampak, jalil. Nikmat yang besar-besar. Jadi orang Islam dapat, orang bukan Islam dapat. Nikmat kekayaan, nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat kebun besar, rumah besar, itu ada belaka. Di sini Rahman Allah Ta'ala ni merujuk kepada umum sifat Tuhan, rahmat Tuhan kepada seluruh hamba-Nya, sama ada yang taat ataupun yang ingkar. Dan lagi yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni. Nikmat seni-seni ni ialah maksud daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim tu al-mun'imu apa nama ni tadi, bi jalailin ni'am, dengan nikmat besar-besar. Yang ni yang memberi nikmat dengan nikmat al-khafiyah, yang tersembunyi, ataupun daqaiqin ni'am dipanggil. Al-mun'imu bi daqaiqin ni'am, yang memberi nikmat yang halus-halus. Nikmat halus ni nikmat tak nampak. Nikmat yang tak nampak, yang bangsa akhirat. Bangsa akhirat. Jadi nikmat ini Tuhan hanya khususkan kepada orang mukmin saja. Orang bukan Islam tak boleh. Nikmat yang halus-halus ni, yang seni-seni ni, iaitu nikmat bangsa ukhrawi, hanya dapat kepada orang mukmin saja. Orang tak ada iman tak dapat. Nampak? Jadi Rahmanud dunya wal akhirah. Rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Rahman Allah Ta'ala sifatnya di dunia, Rahim Allah Ta'ala sifatnya di akhirat. Itu faham daripada kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang mana kedua-dua kalimah ini, Rahmanur Rahim ini, dia diambil daripada asal kalimah rahmah. Rahmat. Rahmat tu boleh. Rahmat tu husulul khair, dapat kebaikan. Jadi kebaikan ni umum. Ada kebaikan berbentuk duniawi, ada kebaikan berbentuk ukhrawi. Allah Ta'ala berikan rahmat. Yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni jua. Aku mulai risalah ini. Jadi muta'allaq haraja duduk belakang.
Kalau orang mengaji dalam kitab Arab tak, dan ni ada beberapa bentuk ihtimal yang kita boleh takwil. Tak, sama ada takdim muta'allaq takdim depan atau takhirkan dia. Lepas tu umum ataupun khusus. Itu boleh tengok dalam pengajian-pengajian yang berkenaan lah. Jadi sini nak khabar bismillah ni kita baca niat apa? Pengarang ni niat dia nak mula risalah. Jadi dengan nama Allah aku mula risalah. Kalau kita makan bismillah, kita makan kita baca bismillah. Makna apa? Dengan nama Allah aku makan. Dengan nama Allah aku makan. Kalau kita nak pakai pakaian, bismillah, makna dengan nama Allah aku pakai pakaian. Itu kita niat tu makna bukan kena sebut, tapi benda tu berlaku lah. Bila kita pakai pakaian kena baca bismillah, maksud apa? Makna dengan nama Allah aku pakai pakaian. Naik kereta contohnya, bismillah, makna apa? Dengan nama Allah aku naik kereta. Jadi naik kereta tu benda yang kita takdirkan tu. Baik, risalah ini lepas disebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan perbincangan bismillah panjanglah. Bismillah ni ada hukum 5 lah tu. Ketika wajibnya bismillah, ada ketika wajib bismillah, ada keadaan ketika bismillah itu hukumnya sunat, ada keadaan harus mungkin tak ada lah kot, sebab asal bismillah itu hukumnya sunat. Asalnya hukum sunat, maka apa yang asalnya sunat tidak ada padanya hukum keharusan. Jadi ada hukum keadaannya bismillah jadi wajib. Contoh dalam semayang, surah Fatihah dalam mazhab kita, bismillah satu ayat. Tak baca bismillah tak surah Fatihah, tak Fatihah tak surah semayang. Ada ketika bismillah tu sunat. Kita buat pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik, yang ada penting, baca bismillah. Kemudiannya ada ketika makruh. Kalau buat benda yang makruh, buat benda yang makruh. Tak. Sejuk-sejuk ni kata apa? Kata tak tahu. Luruk tu. Bismillah. Bismillah. Bismillah tu tak payah bismillah tu. Tak payah bismillah. Atau bismillah situ, kalau benda tu hukum haram, bismillah tu haram lah. Kalau benda tu hukum makruh, maka bismillah tu makruh. Nampak tak? Jadinya buat benda haram kita baca bismillah. Buat benda haram baca bismillah, hukumnya haram. Jadi bismillah ni kena jagalah, supaya kita tidak buat bismillah pada tempat yang tidak sepatutnya. Dan ada tempat yang tidak dituntut bismillah. Tidak dituntut bismillah. Contohnya zikir semata-mata. Contoh zikir lepas sembahyang tak ada mula dengan bismillah. Nak subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, tak ada. Tu khatib naik khutbah tak perlu bismillah, mula dengan alhamdulillah. Nak sembahyang tak perlu bismillah, Allahu akbar. Tapi nak baca surah An-Nas contohnya kan, sunat bismillah lah, sebab kita baca surah. Kita baca surah. Benda lagi yang tidak wajar untuk kita bismillah, buat benda-benda yang kita kata benda yang hina dan juga benda yang remeh. Contohnya buang kotoran ataupun kita basuh kotoran, tak perlu bismillah. Contoh yang kat apa ni? Kita kata ni korek hidung. Korek hidung bismillah kau. Dan benda-benda hina, benda gitu tak perlu bismillah. Tak perlu bismillah. Ataupun garu. Benda-benda yang mana laisa malam kullu amrin dhibalin, setiap perkara yang ada urusan, makna dianggap penting. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Yang tidak mula dengan bismillah, maka perbuatan itu qalilul barakah, berkatnya sikit. Berkatnya sikit. Kurang berkat atau putus berkat. Aqta, putus berkat, mana tak ada berkat lah. Jadi benda-benda mana? Amrin dhibalin, perkara yang syarak menganggap benda itu benda yang ada nilai. Tak makan, minum, jalan, tulis, ikutlah, pakai baju dan seumpamanya. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah,
Setelah mula dengan bismillah, diiringi dengan hamdalah. Alhamdulillahilladzi hafidha imanal mu'minin bifaidhi bahri taufiqihi wa mahdhil ifdal. Alhamdulillahilladzi hafidha imanal mu'minina bifaidhi bahri taufiqihi wa mahdhil ifdal. Segala puji tertentu bagi Allah, tertentu bagi Allah Ta'ala, yang memelihara ia, ya Allah, akan iman segala mereka yang beriman dengan limpah laut taufiknya. Limpah laut, lautan, limpah lautan taufiknya, dan dengan semata-mata kurnianya. Tengok. Jadi seterusnya pengarang mulakan dengan alhamdulillah. Itu adab lah bila memulakan percakapan, penulisan surat, risalah, khutbah, mula dengan alhamdulillah dulu. Doa pun sama. Doa kan? Doa mula dengan alhamdulillah. Tutup pun dengan alhamdulillah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tutup dengan alhamdulillah juga. Maka apa makna alhamdulillah? Segala puji. Jadi alhamdu tu merujuk kepada segala, sekalian puji. Dipaham daripada alif lam yang ada pada alhamdu. Alif lam al-istighraqiyah ataupun al-jinsiyah. Kalau dalam bahasa Arab, dia dipanggil alif lam yang memberi makna segala. Segala puji tertentu bagi Allah, lillah, hanya bagi Allah Ta'ala sahaja. Tuhan mana? Allah alladzi hafidha imanal mu'minin. Tuhan Allah yang memelihara akan iman segala mereka yang beriman. Jadi iman kita ni siapa yang pelihara? Hakikatnya Allah. Sebab itulah kita disuruh minta semua, Allahumma sabbitna ala dinika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amitna ala iman. Kita disuruh berdoa, minta Allah Ta'ala teguhkan kita atas keimanan, teguhkan atas hidayah, atas Islam. Sebab apa? Sebab yang jaga iman kita Allah Ta'ala. Kalau agak ke kita, tak agak kita. Iman kalau agak ke kita, lemah kita. Yang menjaga iman kita, yang memberi taufik sampai boleh iman kita terjaga, Allah Ta'ala. Jadi kita serah perkara itu kepada Tuhan yang Maha Al-Hafiz. Tuhan kan namanya Al-Hafiz, penjaga. Jadi yang jaga iman kita Tuhan. Begitulah juga yang jaga diri kita, yang jaga harta kita, jaga anak kita, Allah Ta'ala belaka. Nampak tak? Jadi tingginya keimanan seorang tu bila dia faham hakikat Tuhan Al-Hafiz dan dia hidup dengan makna Al-Hafiz, makna Tuhan yang menjaga. Dia tak kisah lah, tak kisah. Ya. Maknanya kalau dia apa nama ni, hati dia itu tetap dengan Allah, redha dengan Allah Ta'ala. Berlaku apa-apa dia serah ke Tuhan, kerana Tuhan yang akan jaga perkara-perkara tersebut. Dan Allah lah sebaik-baik penjaga. Fallahu khairun hafizah. Allah lah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan yang dia sangat kasih kepada di kalangan orang-orang yang mengasihi. Allah lah yang paling kasih. Jadi Tuhan yang memelihara akan iman segala mereka yang beriman. Sebab itu dalam Fatihah kita baca semua, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu apa? Agama Islam itulah. Dah kita, tidakkah kita telah berada atas agama Islam? Ya, kita telah berada atas agama Islam. Tetapi makna dan kita disuruh minta setiap kali baca Fatihah dalam semayang dan luar semayang tu, kenapa minta lagi kita minta petunjuk atas Islam? Iaitu minta dijaga. Minta
kekal istiqamah atas Islam. Dan dengan jadi Allah yang memelihara akan iman segala mereka yang beriman. Tuhan jaga tu dengan limpah lauk taufiknya. Ini di sini pengarang mentashbihkan, membuat perumpamaan penjagaan Tuhan tu, Tuhan jaga dengan apa? Dengan semata-mata kehendak dan kurnia dia. Taufik makna petunjuk Tuhan. Jadi diperumpamakan kehendak Tuhan memberi anugerah itu dengan faidhi, limpahan lautan taufik. Taufik Tuhan ni luah umpama lautan. Taufik Tuhan luah umpama lautan. Di sini ada bentuk husnuzanni billah, baik sangka dengan Tuhan. Dan kita disuruh untuk baik sangka dengan Tuhan. Kita disuruh baik sangka dengan Tuhan. Dalam bab tasawuf ada bab husnuzan, bab al-husnuzan, mana baik sangka dengan Tuhan. Jadi baik sangka dengan Tuhan ni faedahnya luas. Apatah lagi ketika hampir keluar nyawa. Masa tu kita sangat berharap kepada kebaikan Tuhan, yang dipanggil kita bersikap dengan rojak, bersikap dengan pengharapan. Masa yang ketika mana terputus dah segala asbab, nak mati lela dah. Tak ada nak amal, dah nak amal dah. Nak sedekah dah sedekah dah. Nak sembahyang dah duduk atas katil dah, tunggu ajar. Jadi benda yang paling bermanfaat bagi orang ketika itu ialah baik sangka dengan Tuhan. Minta Allah Ta'ala matikan kita dalam iman, mati di kalangan orang-orang yang soleh. Itu. Sebab masa ni kalau kita tak baik sangka, syaitan akan masuk lah. Syaitan akan masuk, syaitan akan cuba memberi tanggapan-tanggapan macam-macam. Dia mari berupa dengan orang yang kita kasih, mak ayah kita, bini kita dan seumpamanya, nak supaya kita keluar daripada dunia ni cabut roh dalam keadaan kufur, wa'iyazbillah. Sebab itu sebelum kita sampai masa tu, kita kena siap sedia dengan keimanan yang teguh. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita di akhir hayat. Jadi iman yang dengan limpah lautan taufik ni. Taufik itu umpama laut, luah taufik Allah Ta'ala. Kalau tidak luah taufik Tuhan, macam mana kita boleh hadir malam ni? Macam mana kita boleh datang dalam, boleh semayang, boleh berada dalam keimanan, boleh diberi anugerah duduk dalam majlis ilmu? Semua taufik Allah Ta'ala belaka. Dan dengan semata-mata kurnianya, semata-mata kurnianya, bimahdi al-ifdal. Mahdi semata-mata al-ifdal, kurnia Tuhan. Jadi apa yang Tuhan beri ni ialah kurniaan. Kurniaan bukan kerana bayaran dan balasan sesuatu. Jadi jangan kita minta dan anggap Tuhan beri kerana kita layak dapat. Tak. Tapi kerana kita Tuhan anugerah dengan semata-mata kasihan belah dia. Tu ifdal. Tuhan kasihan belah. Bukan kerana kita layak. Kalau nak kira layak, mungkin tak layak pun kita. Nak kira kepada ibadat, mungkin ibadat kita tak layak pun nak dapat apa yang kita dapat. Tetapi semata-mata ifdal, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata pengarang, wa nawwarahu bi anwarit tiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa islahil a'mal. Dan ia juga yang menerangi iman mereka itu dengan cahaya mengikut segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya, dan berbaik segala amal. Ini terjemahlah. Dia terjemah hak Arab tadi tu. Seterusnya kata Syekh, jadi mukaddimah tu dah menunjuk dah kepada perbincangan kita ini. Bincang tentang apa? Tentang iman.
Allazi hafiza imanal mu'minin, yang menjaga iman orang mukmin. Jadi kitab dia ini menceritakan tentang masalah keimanan. Jadi pendahuluan yang disebut tentang maksud penulisan ni, ulama namakan sebagai bara'atu al-istihlal. Bara'atul istihlal dengan ha, bukan dengan ha, dengan ha. Bara'ah dengan ain, bukan dengan hamzah. Bara'atul istihlal maknanya disebut pada mukaddimah perkara yang menunjukkan kepada maksud tujuan penulisan tu. Jadi tulis berkaitan iman, disebut dah kalimah-kalimah yang berkaitan dengannya. Lagi pula wa nawwara, dan Tuhan yang mencahayakan, yang menerangi, bi anwari tibai awamirihi, yang menerangi iman mereka itu dengan cahaya mengikut segala suruhan. Anwar ittibai awamirihi, ikut segala suruhan, wajtinabi nawahihi, dan tinggal segala larangan. Jadi di sini berlaku juga tashbih juga, di mana musannif pengarang mengumpamakan ikut suruhan Tuhan dan tinggal larangan Tuhan tu macam cahaya. Diidhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Anwari tiba'il awamirihi wajtinabi nawahihi. Cahaya mengikut suruhan dan tinggal larangan, yakni mengikut suruhan dan meninggal larangan yang diumpamakan sebagai cahaya. Jadi orang yang patuh kepada Tuhan ni, ikut suruhan Tuhan, tinggal larangan Tuhan ni, semuanya dapat cahaya. Cahaya yang diberi oleh Allah. Nawwarahu, Tuhan yang mencahayakan hati seseorang, maka dia jadi mudah ikut suruhan Tuhan, mudah tinggal larangan Tuhan. Wa islahil a'mal, lagi pula dengan mengelokkan dan berbaik segala amal. Islahil a'mal, membaiki, mengislahkan amalan-amalan. Itu juga cahaya yang banyak tu. Taat ni, taat buat baik, tinggal maksiat, dan juga islah, bentuk Allah membaikkan dan mengelokkan amalan. Itu diibaratkan macam cahaya-cahaya yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya yang dipilih. Kemudian kata pengarang, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa alihi wa ashabihi as-sadatil kiram. Selawat dan rahmat Allah dan salamnya atas Nabi kita Muhammad, penghulu segala makhluk, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, segala penghulu yang amat mulia. Seterusnya musannif berselawat kepada Nabi pula. Apa makna selawat? Tengok dia terjemah, dan rahmat Allah. Wassalatu, selawat daripada Tuhan ialah rahmat daripada Tuhan. Sebab tu dia terjemah dan rahmat Tuhan. Kerana as-salatu minallahi rahmah wa minal malaikati istighfar. Selawat daripada Allah ni rahmat daripada Tuhan. Kita minta Allah berselawat pada Nabi, minta Tuhan Allah Ta'ala beri rahmat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu, Allah berselawat kepada hamba-Nya. Innallaha wal malaikatahu la yusalluna ala sufufil awal. Allah Ta'ala dan malaikat berselawat kepada saf pertama, orang duduk saf pertama. Allah berselawat kepada manusia, makna Allah memberi rahmat kepada dia. Kalau malaikat berselawat, memberi makna malaikat minta keampunan. Wa minal al-khalqi, daripada makhluk kita, as-salah bermakna doa, dengan makna doa. Kita berselawat dengan makna kita berdoa, kita minta. Kita selawat kepada Nabi, kita doa ke Nabi. Doa apa? Doa minta Allah tambahkan rahmat kepada Nabi, angkat darjat Nabi. Nampak? Sebab tu dia terjemah dan rahmat Allah dan salamnya. Salam ni kesejahteraan, rasa aman atas Nabi kita Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ini? Sayyidil anam, penghulu segala makhluk. Penghulu segala makhluk Rasulullah SAW. Dan atas keluarganya, wa alihi,
dan sahabatnya, wa ashabihi, siapa mereka itu? As-sadatil kiram, segala penghulu yang amat mulia. Jadi sahabat Nabi, para keluarga Nabi, mereka ini orang-orang yang mana penghulu, ketua bagi umat-umat Islam, kerana mereka inilah yang menyampaikan agama kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita taufik dan juga memberi kepada kita untuk mendapat apa yang akan kefahaman daripada ilmu yang Allah Ta'ala letakkan dalam kitab ini, melalui tulisan pengarang kita. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu depan